Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita ucap kepada anda yang menyaksikan siaran Nizal and Co yang disiarkan khusus kali ini kita tumpukan kepada rasa dan semangat berkobar-kobar menyambut Aidil Adha. Yang ini kita ada kaitannya dengan cerita korban. Saya tidak mahu cerita tentang korban untuk Gaza kerana ini bukan pentas atau waktunya, tetapi kita nak ceritakan tentang apa yang dilakukan di Malaysia ini yang diusahakan oleh kumpulan-kumpulan tempatan kita yang berusaha sedaya mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada penerima-penerima daging korban ini, dan dinamakan program ini Imarah Korban. Dan saya suka dengan satu caption di bawahnya tulis gaya dan cara norma baru COVID-19. Ini satu catatan yang cantik. Saya kesempatan bersama Yayasan Ilham Budi Sampat bersama-sama untuk mengagihkan, untuk mencari sasaran bagi dapat dihantarkan atau dikirimkan, dibekalkan daging-daging korban, dan alhamdulillah semuanya telah dilaksanakan dengan baik hari kedua dan ketiga hari raya korban. Dan hari ini kita akan ada beberapa orang bersama dengan saya yang sekarang ini kalau anda dapat lihat, saya minta lah kalau boleh Azanis tunjukkanlah wajah-wajah pejuang-pejuang kita di lapangan. Nah ini dia 4 juragan besar kita pergi seorang-seorang lah. Yang pakai baju putih tetapi di tempat atas itu kali itu adalah Pak Rahmat namanya. Kalau ikutkan nama mengikut kad pengenalan itu panjang kan, tetapi kalau kita mudahkan barangkali kita sebutlah Saudara Rahmat Bayudi, dan beliau ni merupakan istilahnya adalah istilahnya sebagai orang yang terlibat di dalam kerja-kerja istilah tu saya takut dengar tu. Dia terlibat dengan satu program atau yayasan, bukan yayasan Faat, dan pada masa yang sama beliau merupakan juga terlibat dengan Eco Free Market. Eco ya, ECO bukan EKOR. Apa khabar Pak Rahmat kita? Okey. Dan seterusnya kita ada sebelah beliau adalah yang kita namakan apa lagi, pasal dia ni ada nama dia lah, saya bagikan lama sikit lah, belakang sikit. Yang bawah itu, ini sebenarnya duta ni sebenarnya, duta program Imarah Korban. Dan kita mungkin dapat faham, bila melihat dia saya dah tahu mengapa dia dijadikan duta untuk Imarah Korban ini. Bukan untuk dikorbankan, tidak, tetapi kerana beliau merupakan imam. Imam ataupun beliau terlibat dengan Masjid Ar-Rahman Kuala Lumpur, dan juga terlibat dengan School of Arts and Entertainment Omul. Ini main-main ni orang-orang seni yang kita bercakap ni. Kerana itu elok kita jadikan duta sebab dia pandai berseni-seni, dan beliau merupakan nakib pada Masjid Ar-Rahman. Dan seterusnya kita ada sebelah beliau itu yang macam semuanya juru pilot ya, juru terbang. Tetapi yang sebelah ini beliau merupakan dia duduk jauh sikit lah, dia duduk di hulu sikit, di hulu langat. Beliau adalah, nama itu yang menyebabkan saya teringat nama dia, bila-bila pun saya akan teringat. Nama penuh dia adalah Ustaz Umar Abdul Aziz. Saya sebut penuh. Beliau merupakan pengurus besar Yayasan Tahfiz An-Nisa yang merupakan antara penganjur kepada program Imarah Korban, dan kita nampaklah kenapa beliau dijadikan pengurus besar. Kerana jiwanya besar. Badan tidaklah sangat, tapi jiwanya itu insya-Allah. Dan atas sekali itu, yang ini kita bagi akhir ni kerana banyak-banyak orang saya namakan dia ni Imam Mahdi. Nama sebenarnya Mahdi. Jadi senang untuk dipanggil dirinya sebagai Cikgu Mahdi. Beliau ni merupakan seorang yang terlibat dengan satu program ataupun satu institusi dinamakan IMAM. IMAM ini ialah Imarah Masjid Akademi Malaysia. Ini golongan imam ini kan. Dan beliau juga merupakan yang terlibat di dalam Dewan Masjid Malaysia dan juga Dewan Dakwah Negara. Jadi inilah dia watak-watak yang memainkan peranan besar di dalam pelaksanaan Imarah Korban. Untuk kita memulakan ini, bagi saya, bagi menceritakan muqaddimah ini, saya bagi orang yang senang untuk kita dapatkan kefahaman program ini. Jadi apa kata saudara, kita bersama dengan Pak Rahmat. Saudara Rahmat, boleh diceritakan sedikit latar belakang Imarah Korban ini untuk pengetahuan semua? Saya percaya ramai di antara tak tahu, ada di antara sudah tahu, tetapi untuk mereka yang tidak tahu,
lebih baik kita dengarkan terus daripada orang yang menjadi koordinator dari segi penyediaan konten atau kandungan media di dalam media sosial. Silakan Pak Rahmat, ceritakan sikit tentang Imarah Korban ini. Terima kasih Tuan Nizal Muhammad. Terima kasih atas penghormatan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua penonton segmen ini di bawah Nizal & Co. Masya-Allah amat teruja saya dapat jemputan ke sini. Terima kasih ya. Saya panggil Abang Nizal. Dia walaupun dia abang, dia lebih, tapi sebenarnya saya nampak lebih tua daripada dia. Dia dari dulu 10 tahun sama je. Saya masya-Allah. Kepada siapa yang jangan betulkan TV anda. Ya. Ya, saya ingat ni macam flashback pula jadi dia kan. Jadi di sini terima kasih kepada kepercayaan daripada tim yang menggembeling tenaga untuk melaksanakan program korban pada tahun ini secara online dari segi pesanan ya. Insya-Allah kita sebut sebagai Imarah Korban. Imarah Korban sesuai dengan apa yang kita ingin lihat, bagaimana ibadah korban ini boleh diluarkan dengan lebih luas kepada masyarakat, dan segala kebaikan yang kita boleh capai, yang boleh diamati, dapat dikongsikan bersama insya-Allah. Imarah Korban ini dianjurkan oleh bersama ya oleh Yayasan Tahfiz An-Nisa seperti disebut, Imarah Masjid Akademi Malaysia, dan juga dengan Koperasi GTR Malaysia Berhad, sebuah koperasi peternak peternak muda, peternak yang berdaya saing, peternak yang sangat bersemangat untuk memperkasakan industri ruminan di sini. Kepada siapa yang tidak tahu apa itu ruminan, ruminan ni secara umum ialah haiwan yang ada 4 perut. Jadi insya-Allah kalau nak tahu lebih bolehlah rujuk kepada pakar-pakar industri, pakar veterina ataupun pakar ruminan yang sedia ada Alhamdulillah. Jadi di situ kita juga dibantu oleh beberapa rakan teknologi, iaitu Beripay, satu syarikat kewangan, teknologi kewangan, dan juga rakan logistik kita iaitu Batteryku.com. Jadi jangan adjust TV anda ya .com ya, dikuasai oleh Batteryku.com sebagai rakan logistik untuk bersama-sama menjayakan ruang lingkup ataupun rangkaian bekalan supply chain of Imarah Korban pada tahun ini. Jadi daripada A to Z, daripada alif to ya, kita lengkapkan dengan setiap pihak itu ada peranan masing-masing untuk menjayakan, melaksanakan sebaik-baik mungkin program ibadah korban ini. Dan akhir sekali, tidak lupa juga kenapa Abang Nizal pun terlibat sama, kerana kita juga ada rakan NGO, pertubuhan-pertubuhan kebajikan yang membantu melaksanakan proses akhir itu, the last mile kata orang Jawa nak sampaikan kepada penerima kumpulan sasa, terutamanya dalam pembahagian 1/3 daripada bahagian korban itu kepada asnaf. Jadi kita dapat sokongan dari hampir 14 NGO ya di seluruh negara untuk bersama-sama menjayakan tahap itu, tahap the last mile itu, mengagihkan kepada sekumpulan sasar penerima agar ia dapat dilaksanakan dengan baik dengan berbagai cara. Setiap NGO tersebut ada juga rakan-rakan mereka masing-masing, cara yang tersendiri untuk memberi yang terbaik dari sudut pembahagian pengagihan korban ini seadil-adil yang boleh, sesaksama yang boleh. Mungkin itu dapat memberikan sedikit gambaran ya kepada para penonton Nizal & Co pada hari ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua yang terlibat, dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program Imarah Korban yang berakhir. Sebenarnya belum berakhir lagi, masih ada rentetan dia, tapi untuk 4 hari tasyrik ni 3 proses pada hari tasyrik dah berakhirlah. Tapi kita masih lagi terlibat dalam proses pengagihan, mungkin seminggu atau seminggu 2 lagi. Ya, itu saja saya ingin serahkan kembali kepada yang berusaha Al-Fadil Tuan Nizal Muhammad. Silakan Tuan Nizal. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu di antara perkara yang untuk pengetahuan anda, satu perkara bila saya diminta untuk turut serta di dalam perbincangan, mereka akan ada perbincangan hampir setiap hari yang membincangkan ataupun menceritakan tentang Imarah Korban ini. Saya punya nama tidak letak AF di depan tu AF. Saya diam. Dalam hati saya itu tertanya-tanyalah kan,
tak pernah kalau katakan ada datuk, tulislah datuk, tapi saya tak ada. Jadi kena AF ni. Tapi semua orang dia bagi AF. Mula-mula saya jangkakan kita terlibat dengan kata fantasia ke kan. Rupanya maksudnya Al-Fadhil. Okey. Tak apalah. Ini satu pendekatan baru. Dan banyak pendekatan-pendekatan baru yang saya dapat daripada perbincangan-perbincangan saya dengan kawan-kawan. Ini dah jadi rapat dan dia macam adik-beradik dah sekarang. Kalau mula-mula dulu, malah hari pertama pun dah jadi macam adik-beradik. Jadi sebenarnya mungkin kerana ini kali pertama terlibat dengan Nizal and Co. Jadi terasa macam TV tu jadi tiba-tiba jadi rasmi lah pula perasaan barangkali kan. Tangan kita kembali menjadi asal kita. Baik, kita ada seorang ini dan saya nak tanya, apakah yang menyebabkan beliau menjadi duta? Banyak-banyak orang dalam Malaysia ini tiba-tiba nama pun nama seorang wakil rakyat di Johor. Nama sebetulnya ialah Syahril Samad. Saya mula-mula ingatkan heran sikit. Ini Datuk Syahril ke atau ya, tapi kenapa rambutnya hitam ya? Cermata hitam, kalau dia pakai cermata yang tidak hitam. Saya mula-mula tanya, siapakah dia sebenarnya? Rupanya beliau merupakan nakib Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman ni kalau anda semua Masjid Ar-Rahman ni ingat tak di Universiti Melaya banyak sejarah-sejarah dia dulu terutama kepada mereka terlibat dengan program-program perjuangan pelajar ataupun universiti, pelajar universiti, mahasiswa universiti. Baik, kita terus bertanyakan soalan tadi, teruslah silalah jawab ya Imam Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Mirza kita dan yang dihormati semua rakan-rakan panel, Pak Rahmat, Cikgu Mahathir dan Fadil Ustaz Umar Abdul Aziz. Masya-Allah, rezeki dapat kita bertemu dalam kita meraihkan kegembiraan menyambut Aidil Adha dan bagaimana sinergi yang dilaksanakan pada tahun ini dalam projek Imarah Korban bersama dengan beberapa NGO dan juga yang telah diterangkan oleh Pak Rahmat tadi. Dan saya dalam perancangan saya tak pasti tiba-tiba namanya diletak sebagai duta untuk Imarah Korban. Walaupun dia kata tolak ke terima ke itu hakikat lah. Mungkin disebabkan nama tu mungkin satu faktor lah. Yang kedua, bila tengok dengar nama orang akan cari siapa kan. Bila tengok siapa orang akan berfikir apa betul dia ni. Jadi dan bila post dalam ni pula ada kaitan tak dengan Masjid Ar-Rahman yang pernah kontroversi satu ketika dulu, yang satu masjid yang tenang ditutup 1 tahun saya ingat ditutup untuk renovation dan peralihan kuasa pimpinan Tamirul Masjidnya. Jadi finally saya berada di situ pada hari ini, sehingga hari ini sebagai nakib Masjid Ar-Rahman dan juga mewakili School Art Islamic Entertainment, iaitu kita kembali sebagai syai lah. Jadi dalam bersama-sama dengan rakan-rakan sinergi dalam projek Imarah Korban 2021 ini juga sebagai penggerak pertumbuhan di kawasan lembah pantai, yang mana mungkinlah ada nak kata faktor tarikan tu jauh sekali lah sebab kita bukan artis sastra dan sebagainya. Umurnya Tuan Nizam mungkin di lembah pantai saya dah berada lebih hampir 9 tahun dan kita menjadi penggerak di situ bersama-sama, juga bekerjasama dengan Pak Rahmat dalam projek Eco Free Market yang kita labelkan sebagai Eco Bazar Jariah, dan juga kita ada hampir 850 asnaf dan juga keluarga B40 yang berdaftar di bawah masjid satu ketika dahulu. Jadi bila mana kita ada keterlibatan sebagai penggerak masyarakat ini, saya merasakan satu peluang yang baik untuk masing-masing mengambil peluang untuk kita memberi makan kepada yang memerlukan. Itu kita punya trademark kita lah. Kalau kita nak ambil sikit daripada surah Al-Kawthar, mungkin ayat yang kedua itu, fasalli lirabbika wanhar, kita tengok bagaimana
fasalli diletakkan di permulaan ayat, kemudian di tengahnya itu ada Rabb, ada pencipta, dan diakhiri dengan wanhar. Ini sembelihan di sudut umum yang kita faham, tapi maksud yang tersirat mungkin kita boleh mengatakan untuk memberi makan kepada yang memerlukan. Jadi itu dalam konteks sikit kesempatan lah yang kita boleh tadabburkan, bermakna Nabi suruh afshus salam aikumut ta'am, bagi makan pada orang ni satu perkara yang besar mungkin untuk kita berhubung baik dengan masyarakat, secara tak langsung kita mendekatkan diri kepada pencipta untuk kita lebih bersyukur bila mana kita mungkin rasa macam kurang makan, tapi kita jumpa orang yang lagi tak mampu untuk makan, apatah lagi nak beli daging sekilo. Mungkin satu perkara yang kita katakan inilah ruang dan peluang yang besar, dan rezeki pada saya untuk bersama-sama bersinergi dengan rakan-rakan di bawah projek Imarah Korban 2021 ini bersama Waitan, dan Alhamdulillah kita dapat pada tahun ini satu jangkaan yang di luar jangkaan kita, hampir 7,000 tan 7,000 tan yang akan diedarkan. 70 tan. Okey, sorry. Hampir. Semua terkejut ni. 70 tan tu pun banyak sangat tu. Banyak dah Ustaz, banyak dah. Kita Betul. Jadi itu yang kita katakan satu kesempatan dan juga satu nikmat yang Allah berikan, dan persatuan ini mungkin kita istiqamah dengan niat kita yang baik, dan saya syukur sangat bila ada rakan-rakan sinergi yang hebat-hebat ni lah Tuan Izzah, bila mana tanpa penggerak-penggerak semua ini, itulah kita dah berjaya bersama dengan rakan-rakan untuk menyembelih haiwan-haiwan tersebut, dan sekarang dalam fasa yang kedua lah untuk kita proses untuk diagihkan insya-Allah. Jadi mungkin sekadar itu permulaan untuk perkongsian kita pada malam ini. Saya Syahril Samad. Mungkin anda biasa dengar nama ini, mungkin tak pernah jumpa kita, mungkin ada yang pernah jumpa. Mungkin insya-Allah lepas ni akan lebih berjumpa di masa-masa akan datang. Jadi saya serah kembali kepada Tuan Izzah. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Nampak kan kenapa beliau dilantik sebagai atau dikorbankan sebagai duta kan? Tengok ucapan dia pernah cukup dan beri gambaran kekuatan. Boleh. Celah sedikit. Okey. Tadi pertanyaan itu dia tak jawab. Dia kata kenapa apa tu? Duta. Tapi sebenarnya Ustaz Syahril ni dia antara penyembelih yang tersohor. Sebab tu dia jalan duta tu. Dia cuma untuk menyembelih saja. Berapa ekor pun dia boleh jalan. Bakat menyembelih. Jadi itu satu ilmu yang betul selain menyembelih dan melapah. Jangan lupa itu semua ada sebahagian daripada kaedah yang perlu dilaksanakan. Kriteria. Saya juga ingin memberi sedikit ada pembetulan di sini yang figure 70,000 tan itu sebenarnya ia adalah keseluruhan yang dilaksanakan oleh korporasi GTR ya, bukan dengan Imarah Korban saja. Korporasi GTR menggunakan keseluruhan bersama dengan ada 3 atau 4 yayasan yang berbeza, termasuklah yayasan Tahfiz An-Nisa. Jadi sebagai orang kata kena betulkan sepuluh lah. Betul itu cuma ianya adalah khusus kepada aktiviti korporasi peternak itu tadi. Terima kasih. Baik. Sudah jelas ikan disuluh, terang ikan disuluh. Terima kasih diucapkan kepada Pak Rahmat. Itu nampak gaya kan? Datang ada rahmatnya. Ada rahmatnya tu. Memberikan penjelasan. Okey. Baik, kalau begitu saya berhati-hati sikitlah kalau berjumpa dengan Ustaz Syahril ini, kerana sembelihannya itu tajam. Okey. Kita terus kepada seorang lagi ni. Nama beliau sendiri pun sudah cukup memberikan satu rangsangan sejarah ya, Umar Abdul Aziz ya. Beliau merupakan orang yang juga penting kerana program ini adalah antara dianjurkan oleh Yayasan Tahfiz An-Nisa, dan beliau merupakan pengurus besar. Ini orang besar, tapi walaupun orang tak besar, orang kecil jiwanya besar. Pengurus besar Yayasan Tahfiz An-Nisa. Jadi mungkin soalan saya kepada beliau, dan kemudian penting beliau boleh tambah ya, ialah apakah yang mencetuskan ilham untuk menghasilkan satu program dinamakan Imarah Korban untuk digabungkan dengan pelbagai pihak
bagi melaksanakan kerja-kerja mengagihkan daging kurban kepada masyarakat awam? Sila jawab, Ya Umar Abdul Aziz. Wih, sedap. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Nizal atas kesudian untuk menjemput saya untuk bersama pada hari ini bagi membicarakan tentang program yang telah kita jalankan, iaitu program Imarah Korban 1422 Hijrah. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, seperti mana yang telah diperjelaskan oleh sahabat-sahabat rakan sinergi kita, Tuan Rahmat dan juga Ustaz Syahril dan juga Cikgu Mahdi. Sebenarnya idea untuk kita menjalankan ataupun melaksanakan Imarah Korban ini sudah bermula semenjak daripada tahun lepas, yang mana pada tahun lepas kita sebagai penerima kepada daging-daging korban, tetapi apabila kita melihat respon yang sangat baik daripada pihak NGO yang terlibat, maka kita memikirkan untuk kita perlu meneruskan lagi program ini dengan penambahbaikan. Jadi alhamdulillah pada tahun ini dengan bantuan daripada Tuan Rahmat, daripada Ustaz Syahril, daripada Cikgu Mahdi sendiri, maka alhamdulillah kita telah bersetuju untuk menganjurkan program Imarah Korban, yang mana kita melihat terutamanya dalam musim pandemik COVID ini, keterbatasan kita untuk mengagih-agihkan daging korban itu mungkin agak terhad. Dan juga kalau kita lihat tahun ini kekurangan dari segi nak mengadakan korban itu kerana SOP yang agak ketat. Ini berlaku di beberapa masjid di sekitar Selangor sendiri. Kalau dilihat pada tahun ini ada lebih kurang 50 masjid di sekitar Hulu Langat sahaja, tetapi hampir 20 masjid yang terpaksa menarik diri kerana tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat SOP. Maka apabila kita melihat perkara ini, kita bimbang dengan keadaan sekarang ini, jumlah mereka-mereka yang memerlukan bantuan dan sebagainya sudah meningkat dan bertambah. Maka kita memikirkan mungkin kita perlu melakukan suatu kaedah, suatu cara bagaimana untuk kita nak menjadikan budaya berkorban ini ataupun budaya bersedekah ini diteruskan. Maka daripada situlah lahirnya ibadah korban ataupun Imarah Korban yang kita lihat hari ini. Dan yang menariknya, disebabkan kenapa Yayasan Tahfiz An-Nisa dia nak mengajak NGO lain. Macam kita tahulah, kita pun sedia maklum bahawa bila mana kita berada dalam musim PKP ini, kita ada keterbatasan untuk nak bergerak. Maka apabila kita dapat bersama dengan rakan-rakan sinergi kita ini, maka ianya memudahkan dari segi pengagihan, dan kita dapat memastikan bahawa setiap daging korban itu dapat diagihkan kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan. Ini yang cukup menarik. Sebab itu kalau kita tengok daripada hari pertama sehinggalah ke hari ini, walaupun ada beberapa daging yang belum lagi diagih-agihkan, tetapi sudah ada yang dapat menerima daging-daging fresh untuk dimasak dan diserahkan. Jadi ia merupakan satu perkara yang kita katakan sangat-sangat menggembirakan, dan daripada apa yang dilaporkan, apa yang dimaklumkan, penerima-penerima korban itu mereka berasa sangat-sangat bahagia. Bahkan ada yang sanggup untuk menyewa tempat untuk nak memasak dan memberikan makanan dinanti-nanti oleh asnaf-asnaf. Jadi kita katakan ini merupakan di antara faktor ataupun asbab untuk kita nak melaksanakan atau menjadi penaja kepada program Imarah Korban ini. Jadi saya rasa mungkin ini sebagai satu penjelasan, mungkin ingin ditambah oleh sahabat-sahabat saya, tapi saya kira mungkin memadai bagi persoalan yang ditujukan kepada saya. Baik. Okay, terima kasih sangat-sangat
Ya Ustaz Omar Abdul Aziz. Baik. Kita ada seorang lagi ni yang juga merupakan, dia ada juga bingkisan melaporkan di lapangan. Hari ini beliau ke tempat penyembelihan dan melihat perkembangan di sana. Walaupun kita cadang tadi untuk kita buat secara laporan langsung, tetapi sayangnya teknologi rupa-rupanya ada batasnya. Signal tak keluar. Mungkin lembu-lembu di sana saya mohon janganlah nampak gambar diorang, dia tak nak orang kampung tahu kan. Saya tak pasti. Tapi yang pentingnya ialah beliau merupakan antara orang yang juga penting memastikan bahawa gerak kerja kita, khususnya hal yang berkaitan dengan penyampaian maklumat di talian ini berterusan. Jadi kalau tanpa melengahkan waktu lagi, kita memintalah nama penuh beliau adalah saudara kita ni Mahdi Muhammad Ismail. Itu nama penuh, tetapi mudah dan mesra dipanggil Cikgu Mahdi. Bila sampai ke tangan saya naikkan pangkat sikit jadi Imam Mahdi. Masya Allah. Jadi belakan sikit. Dan beliau ada pengalaman-pengalaman penyiaran sebelum ini dan rupa-rupanya adalah sejarahnya dengan tempat yang saya pernah bekerja dulu. Jadi dia faham bahasa kami dalam bahasa penyiaran. Jadi mungkin Tuan Cikgu Mahdi boleh dapat menceritakan sedikit kesannya kita melakukan ini di dalam saat pandemik ini dan apakah yang kita harapkan selepas ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Berita Manizal, teman-teman Sinergi semua, Pak Rahmat, Ustaz Syahril dan juga Ustaz Omar ya. Alhamdulillah, pertama kali saya terima kasih banyak kepada Manizal. Mesra panggil Manizal sebab daripada dulu di TV3 pernah kita bersinergi ya. Satu ketika dulu. Kemudian di TV Jeddah sekejap seketika itu dan alhamdulillah dapat berjumpa pula dalam program Mai Marah Korban pada kali ini. Baik, pertama-tamanya kita nak menaikkan rasa syukur dululah kerana fasa pertama telah selesai sampai hari ketiga tasyrik tadi dan saya sendiri pun sempat ke lokasi iaitu lokasi di rumah sembelihan Kolangat, PPK Kolangat dan alhamdulillah satu pengalaman yang mengujakan dan banyak pembelajaran dapat diambil tadi dan cuba untuk buat live tadi Manizal tapi apakan daya itulah kita dah seluruh persiapan yang ada tapi itulah ada keterbatasan teknologi rupanya maknanya tak dapat pick up signal maka tadi itulah kita buat sedikit rakaman-rakaman dan insyaAllah kita akan kongsikan sebentar lagi. Okey Manizal untuk pertanyaan tadi mungkin ada 3 hal yang dikongsikan. Pertama sekali kenapa kita ambil perkataan imarah tersebut. Kita ambil perkataan imarah disebabkan kami memang bercakap soal imarah lama berkaitan dengan imarah masjid sebab itu kita tampilkan Dewan Masjid Malaysia, kita tampilkan dengan imam iaitu imarah Masjid Akademi of Malaysia. Kita memang tumpu soal-soal masjid sebelum ni Manizal. Jadi apabila kita berjumpa dengan semua rakan-rakan sinergi nak buat apa ketika itu, mai korban pula. Lepas tu macam-macam SOP. Kita pun cari idea lah dengan macam-macam SOP terbaru macam dah tak boleh buat dah tahun ni. Tapi alhamdulillah itu yang rasa-rasanya bila kita merancang sesuatu, Tuhan merancang. Akhirnya membuka jalan kepada sesuatu yang sangat indah. Yang mana Abang Nizal merasakan betapa kita baru kenal sehari pun macam dah satu keluarga kan. Punya seronok kita bersilaturahmi, berta'awun dan juga bersinergi. Macam tak ada hal lah kan. Semuanya okey jalan. Dan saban malam, saban siang kita kodara macam cikgu in charge untuk go live. Maknanya sentiasa ada berita yang disampaikan malam, siang semua. Jadi untuk kita keep aware lah kepada kita punya penonton. Walaupun mungkin tak seluas TV tapi itulah usaha-usaha kerdil kita. Itu yang pertama lah. Dari segi perkataan imarah itu memang diambil daripada semangat kita untuk menghidupkan jiwa masjid yang masa tu banyak tutup sebab apa SOP. Jadi akhirnya tak buat kan. Jadi Ustaz Omar kata, Pak Rahmat kata why not kita cari kawan-kawan yang mungkin lebih bijaksana bijak sini tu jumpa dengan BerryPay sebagai gateway payment kita, kemudian jumpa dengan batteryco.com yang nak tukar menghantar yang ketika itu sangat kritikal siapa nak hantar ni. Tiba-tiba dapatlah kawan daripada batteryco.com, masya-Allah Tuhan hantarkan satu yang best lagi tu. Yayasan Budi Penyayang itu lagi best tu yang menjadi host pada malam ni lah. Jadi bersemangat macam tak sangka pula kita bersiaran macam dekat TV sekarang ni. Kembali kepada saya yang lama. Ini yang menjadi semangat pada kami semua dapat bersama dengan kawan-kawan yang hebat antaranya macam Manizal sendiri. Itu yang pertama lah. Yang kedua sebenarnya kita merancang selepas inilah tu daripada apa respon kita dapat walaupun kita buat macam lalas minit lah sebab apa banyak SOP MKN ketika itu kan kita pun tak pasti boleh ke tak boleh lalas sama kata jalan saya kita pun jalan lah dan alhamdulillah batteryco.com tampil pada saat yang tepat untuk menawarkan logistik. Itu yang kita yakin dan beriman kita boleh buat program ni dengan semangat.
Ada lintas langsung kejap. Tadi nak komen pasal Ustaz Syahrir kenapa jadi duta kan? Ustaz Syahrir ni memang salah satu yang kita nak sentuh jugalah. Bukan jadi bahan saya, bukan jadi bahan. Ni betul-betul bukan bahan. Ni betul-betul cerita ni kan. Sebab itulah kemahiran dia, antaranya pengalaman menyembelih apa semua, dan dia boleh memberikan SOP terbaru. Jadi bila jadikan duta ni dia ada knowledge, dia ada pengalaman. Jadi kita pun fikirlah bahawa ini yang paling sesuai, lagipun bajet pun murah. Jadi kita lantik dia lah. Kan free sabilillah tu. Itu yang mahal tu. Jadi dia pun sebenarnya tak terima pun, tak cakap ya ke tidak, tak ada naam ke lah, tak ada. Kita main bubur je gambar dia, tengok dia okey je. Jadi itulah kita harapkan. Dia dah buka, Cikgu Imam Syaril ni dia sudah buka akaun di akhirat. Jadi dia tahu dia tak dapat sekarang, dapat ujung tu nanti. Ya, betul. Mudah-mudahan lah. Jadi antara itulah kita tengok apa yang ada pada kita, akhirnya kita gunakanlah kelebihan-kelebihan yang ada pada kita untuk kita tampilkan, sebab kita takut nak buat engagement pihak-pihak di luar nanti ada melibatkan bayaran dan sebagainya kan. Jadi kita pun jalan. Tapi yang bestnya lagi, Ustaz Syahrir ni memang Ustaz yang rajin ni untuk maklumat Abang Nizam. Memang rajin. Kalau meeting dia jarang datang, sebab tu dah kita atas kerajaannya kita letak gambar dia supaya gambar dia datang walaupun orang tak datang kan. Alhamdulillah lah, dia pun okey. Itu yang terbaik tu. Itu antara faktor kenapa kita lantik dia duta. Sebab dia rajin depan ni. Cantik. Okey, dan akhir sekali Abang Nizam, apa kita nak buat ialah kita sedang merancang dan banyak kawan-kawan pun memberikan cadangan, iaitu kita cuba nak memulakan My Imarah Korban 2022 ataupun DQ22 ni dengan kita cuba nak buat dana korban. Dan kita percaya BDP boleh menyusun satu sistem, nanti orang boleh start menabung RM10, RM10, sebab kita nak cuba nak apa kata orang tu, perkataan imarah ni kalau boleh semua orang akan merasakan makmurnya bila kita walaupun tak masuk masjid, tak pergi masjid, tapi kontak kepada masjid, cinta kepada masjid, rindu kepada masjid masih ada. Sebab tu kita gunakan perkataan imarah daripada ayat surah dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Walaupun tak pergi ke masjid, tapi hati kita mu'allaq kepada masjid, hati kita tetap memakmurkan masjid dengan antaranya program yang disebut sebagai Imarah Korban. Dan itu lebih kurang Abang Nizal yang perancangan yang kita buat. Mungkin selepas ini kalau setuju, kita akan ada satu sesi bercakap tentang bagaimana untuk melancarkan pula DQ22, iaitu Dana Korban tahun 2022. Wallahualam. Itu saja Abang Nizal. Kembali kepada Abang Nizal. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mahdi yang telah memberikan sedikit gambaran dan apakah harapan sepasnya, apakah perancangan selepas ini. Saudara, pengalaman saya dengan jemaah ini walaupun sekejap baru, tetapi saya percaya ramai yang merasakan sekejap itu serasa macam bertahun lamanya. Iya, betul. Kerana keakrabannya, kerana semangat dan jiwanya itu. Imarah silaturahim itu, imarah masjid itu terbawa dalam silaturahim dan terbawa dalam ilham kita dan terbawa dalam amal kita. Jadi akhirnya dia berseluruh. Itulah rahmatnya, berkatnya kita bila kita benar-benar menghayati semangat ataupun roh imarah itu. Dan saya fikir dengan roh imarah itulah juga nanti banyak benda yang tercetus. Antara yang tercetus tadi telah disebutkan oleh Cikgu Mahdi, dan saya nampak jauh lagi itu. Saya nampak nanti bagaimana pendekatan yang kita nak lakukan ataupun dari segi pengurusan imarah korban itu dengan lebih mendalam lagi. Contohnya saya katakan lagi tu, mungkin kita kena fikir pendekatan lokaliti, bagaimana orang tempatan mengambil peranan dan kita sebagai masjid menjadi pusat kepada pergerakan itu. Itu satu karya yang menarik. Dan inilah saya fikir yang sedang dibincang-bincangkan. Jadi walaupun tamatnya Imarah Korban tahun ini, tetapi ia sebenarnya bermula semangatnya untuk kita meneruskan dan menjadi lebih mantap lagi, saya fikir. Akhir kata kita nak dengarkan pada semua kesimpulan daripada semangat yang kita dapat daripada pengalaman kita semua ini. Saya balik kepada seorang-seorang lah. Kita mula dengan Rahmat dan akhir dengan Imam. Di tengah-tengah itu kita cari orang yang menyembelih, di hujung dengan orang yang menjadi pencetus atau penggerak atau penganjurnya. Baik, silakan Tuan Rahmat, pandangan anda kesimpulan kita ni, dan mungkin kata-kata selalu dia orang selalu saya ni jaga kata-kata hikmat, kata-kata mutiara. So saya kena ini bagas. Malah ni Pak Rahmat pula. Bukan Pak Rahmat saja, semua kena buat begitu. Semua. Allah. Siapa suruh ajar saya tak boleh diajar. Sekarang saya dah belajar, jadi pandai. Baik, kita mulakanlah dengan Pak Rahmat, silakan.
Tuan Rahmat. Ya, silakan Tuan Rahmat. Terima kasih Tuan Nizal. Bagaimana mungkin nak bermadah pujangga ni? Saya rasa sesuatu yang Tuan Nizal sendiri yang begitu profesional dalam penyampaiannya. InsyaAllah. Terima kasih atas peluang untuk sekali lagi menampilkan apa yang pengamatan saya berkaitan dengan pelaksanaan korban, khususnya imarah korban pada tahun ini. Tetapi juga mungkin disentuh juga pelaksanaan korban secara lebih menyeluruh di negara kita. Jadi yang pertamanya dari sudut pelaksanaan imarah korban tahun ini, walaupun kita tidak sendiri melaksanakan jumlahnya tidak besar, tetapi fokusnya daripada awal pun sudah disebut, Ustaz Umar juga sebut dari awal tadi, berkaitan dengan kualiti, iaitu bagaimanakah kita ingin menjadikan satu proses yang efisien dalam pelaksanaan ibadah korban. Mungkin dari sudut fikihnya, mungkin dari sudut kerohaniannya disebut juga oleh Ustaz Syahril dan juga Cikgu Mahdi tadi. Jadi di sini daripada sudut pelaksanaan, kita mencuba dengan sebaik-baik mungkin peranan kita menjadi yang disebut tadi sebagai the last mile itu. Bagaimanakah kita ingin memperbaiki lagi pada tahun depan? Apa yang kita dapat lihat kali ini, kerana jumlahnya yang agak kurang, tidak ramai yang boleh menerima ataupun menerima agihan korban ini dengan baik, rakan-rakan NGO kita, mungkin saya mula sebut satu persatu, ada di antaranya yang bekerjasama dengan commercial kitchen, dapur hotel yang banyak tidak beroperasi. Jadi ada yang dah tutup pun. Maka ada di antaranya yang mempunyai visi yang lebih mereka menggunakan fasiliti tersebut untuk memasak, untuk diberikan kepada kumpulan asnaf, kumpulan yang memerlukan. Jadi yang terbaik bagi pendapatan saya untuk kita menyampaikan korban hasil bahagian asnaf itu untuk diagihkan dengan lebih meluas. Jadi selebih ramai yang dapat menikmatinya. Jadi ini satu inisiatif yang saya percaya wujud di kalangan NGO yang bersama, bukan mereka memang sudah biasa. Saya percaya Tuan Nizal juga sebelum ini bergiat cergas penggerak kebajikan. Rakan-rakan di sini, Masya Allah, Ustaz Syahril dengan kerja beliau di lembah pantai, di pantai dalam, Ustaz Umar dengan rangkaian tahfiz di seluruh negara, bukan satu, bukan dua, bukan 20, malah menghampiri sekarang hampir beratus, yang bersama dengan Yayasan Tahfiz An-Nisa dalam usaha memperkasakan tahfiz, bukan sahaja dari sudut kebajikan tetapi juga dari sudut pendidikan. Yang baru-baru ini program Yayasan Tahfiz itu juga menjeru kepada pendidikan digital dalam konteks norma baru ini, dalam konteks pandemik ini. Bidang-bidang yang diceburi oleh tahfiz itu tidak limited kepada bidang tertentu sahaja yang biasanya sinonim dengan, kalau tahfiz kau nanti keluar jadi ustaz atau jadi ustazah contoh, tapi tidak. Sebenarnya banyak lagi bidang yang boleh diceburi. Sebagai contoh yang penting ni mungkin kita tengok Tuan Nizal sendiri dalam bidang penguasaan dalam bidang media, itu menjadi contoh kepada ramai anak-anak tahfiz yang boleh melihat exemplary, kata bahasa Jawa tu example atau idola dalam dunia penyiaran, dunia media. Tidak lupa juga kepada Cikgu Mahdi lah, Imam Mahdi kita juga antara yang begitu penuh passion itu untuk mempertingkatkan, memperkasakan lulusan jurusan daripada madrasah dan tahfiz. Itu saya sebut kenapa kita lihat di sini, bila kita mempunyai vision yang begitu, contoh anak tahfiz yang keluar daripada pusat tahfiz, macam cerita macam lari sikit, tapi sebenarnya saya ingin menjelaskan bahawa sekiranya di kalangan NGO ini, di kalangan pertubuhan ini sudah ada bibit-bibit ataupun sudah ada pendekatan Islami itu, maka perlaksanaannya juga menjurus ke situ. Contoh di sini satu commercial kitchen yang akan menyediakan makanan daripada agihan-agihan korban, dan ia boleh peluaskan mereka yang boleh menerima daripada hasil kerja, hasil usaha ini. Itu satu yang saya percaya menjadi norma baru, jadi nanti di masa depan, insya-Allah. Selain daripada usaha kita untuk mengakhirkan kepada masjid, kepada ahli karya, kita boleh menjangkau lebih luas lagi julat manusia ataupun insan yang akan menerima kebaikan daripada ibadah korban ini akan lebih
lebih ramai. Dan kita juga macam disebut ingin menyampaikan dengan lebih sempurna penglibatan daripada pihak-pihak yang boleh membantu proses dari A to Z tu, dari sudut pelaksanaan. Mungkin sebelum ini kalau kita lihat baru ini mungkin sebagai maklum, masalah utama kita ialah penyimpanan. Kita perlukan cold storage. Hasil untuk kita menyembelih tu 4 hari. Tapi kalau tidak ada penyimpanan yang baik, tidak ada storage yang bagus, kita ada masalah nanti. Masalah di mana mungkin daging-daging korban ini sekiranya tidak sempat diagihkan dengan sempurna, ia akan menjadi rosak. Itu adalah pembaziran, dan seperti mana kita tahu, siapa yang membazir itu adalah kawan syaitan gitu. Jadi ini sesuatu yang kita perlu lihat dengan lebih baik di masa depan supaya tidak ada pembaziran. Kita mungkin tidak boleh banteras 100%, tetapi kita cuba untuk mengurangkan sebaik-baiknya bagaimana kita nak mengurangkan pembarisan tersebut di waktu korban ini. Bukan sahaja daging-daging korban, tetapi juga seluruh bahagian-bahagian daripada haiwan korban itu, korban-korban kita ini. Kadang-kadang sedih kita lihat di lokasi-lokasi sembelihan, banyak bahagian-bahagian yang boleh dimakan ini sebenarnya dibuang. Saya tak nak lebih lanjut, mungkin itu perlukan forum yang lain yang lebih analitik, yang lebih kritikal untuk kita bincangkan. Saya percaya Abang Rizal akan take this up very fast dalam masa terdekat untuk kita bincangkan bagaimana proses penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Jadi setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah apa yang saya ingin sampaikan ialah berkaitan dengan fokus kita bukan kepada kuantiti tetapi kepada kualiti. Di situ quality adalah saya bagus sekali itu. Terima kasih Abang Rizal. Saya ingin memperingatkan kepada teman-teman yang mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Rahman itu. Kalau tidak mengikut apa yang dikatakan, kami hantar penyembelih utama kami yang merupakan duta program kita ini untuk mengejarkan. Ingat baik-baik. Jangan kamu sangat-sangat memperkecilkan kerja-kerja ini. Okey. Tetapi sebelum nak panggil duta kita ni, kerana saya tahu kita bagi penghormatan kepada orang yang kuat menyembelih ini, kita kemudiankan dah kena simpan dahulu, takut dia semangat nanti terus sembelih. Jadi kita dengar dahulu penganjur kita sendiri sebagai rumusan ya. Ustaz Umar Abdul Aziz, mungkin sebagai rumusan anda pula, dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Nizal kita. Baik, sebenarnya sebagai rumusan, saya nak ringkaskan daripada apa yang Pak Rahmat sebut tadi. Sebenarnya kita melihat bahawa peluang-peluang untuk kita membantu lebih ramai orang itu ada. Tetapi kita mengetahui bahawa setiap kita mempunyai keterbatasan dalam nak membantu orang. Tetapi apabila kita dapat bersama dalam program ini, yang mana kita dapat menggabungkan lebih ramai NGO-NGO yang mana mereka mempunyai sasaran ataupun data-data yang sudah mereka bantu ataupun mereka sudah berikan, maka program ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dan yang menariknya, bila mana kita berhadapan dengan masalah, sebab tu saya bila Pak Rahmat mencadangkan untuk menjalankan program Imarah Korban ini, kita sebenarnya memikirkan adakah kita ada kemampuan. Bagaimana cara untuk kita nak mengagihkan? Adakah kita perlu mengagihkan secara, kita katakan, hanya daripada Yayasan Tahfiz An-Nisa sahaja ataupun daripada imam sahaja, sedangkan kita sedar keterbatasan kita, kekuatan kita dari segi jumlah sukarelawan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, bila mana kita dapat bersama, bila kita merancang, maka kita dipermudahkan. Maknanya di mana ada jalan, di situ ada highway. Di mana ada usaha, di mana ada keinginan, di situ ada highwaynya. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi kita diperkukuhkan, diperteguhkan dengan bateriku.com, yang mana mereka datang untuk membantu kita dari segi pengagihannya. Ketika mana kita sudah hampir-hampir lemah, bateri kita sudah hampir lemah, memikirkan bagaimana cara untuk kita nak mengagihkan, tetapi alhamdulillah datangnya bateriku mengecas kita punya kelemahan tadi dan dapat menyelesaikan masalah kita. Ini yang saya kira benda-benda yang cukup menarik, yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Jadi secara kesimpulan dia, apa yang saya nak sebutkan ialah
daripada program Imarah Korban ini sebenarnya kita melihat bahawa ada peluang kebersamaan kita. Bukan hanya dalam melaksanakan program Imarah Korban sahaja, bukan hanya sekadar untuk nak memakmurkan program korban ini ataupun dana korban seperti mana yang disebut oleh Cikgu Mahdi tadi, tetapi sebenarnya lebih banyak lagi program-program yang boleh kita rancang yang mana kita boleh libatkan kebersamaan NGO-NGO setelah mana kita sudah ada satu ikatan, jalinan hubungan dalam menjalankan kerja-kerja amal ataupun kerja-kerja yang menjurus kepada kebaikan ini, maka insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita akan cuba merancang, kita akan cuba memikirkan mungkin program-program yang lain yang mana dapat memberikan penerusan kepada kebaikan, dan juga seperti mana yang selalu kita dengar, selalu disebut-sebut ialah kesimpulan daripada program Imarah Korban ini. Tujuan dia ialah untuk kita sama-sama bantu-membantu kepada kebaikan. Sebab itu disebutkan manusia ini senantiasa berada dalam kerugian. Jadi kita tak nak menjadi orang yang rugi, maka apa yang kita buat melainkan mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Beramal soleh, mengajak kepada kebaikan, dan berpesan-pesan kepada kebenaran, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi ini merupakan kita katakan harapan, mungkin saya boleh katakan harapan ataupun kita katakan sebagai kesimpulan daripada program Imarah Korban ini. Mudah-mudahan ianya dapat melahirkan bibit-bibit kepada penerusan program-program yang lain yang dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat dan juga kepada ummah ini. Jadi sekadar itu saja. Kembali kepada Tuan Nizam. Baik. Terima kasih. Bila sebut tadi tentang highway tadi, yang paling saya nak teruskan, tambahkan sikit nilai kepada highway itu, highway ini tidak ada tol. Tidak ada tol. Percuma. Itu yang kita kena faham, ya, tidak ada tol. Baik, kita teruskan kepada orang yang telah dilantik dan diangkatkan makamnya untuk menjadi duta. Yang ingat ya, kalau saya berhadapan dengan sesiapa, saya selalu ingatkan, ingat, aku ada seorang imam bernama Syahril Samad yang kerjanya ialah menyembelih. Aku hantarnya sudah saja. Okey, akhir kata daripada Ustaz Syahril, silakan. Okey, terima kasih Tuan Nizam. Seronok dengan Ustaz Umar berbicara ni. Sebab bila Ustaz dah pergi ke highway ni memang bahayalah. Kita ada sedikit masalah teknikal dengan mungkin pasal sistem pun takut dengan bercakap dengan orang yang menyembelih ni barangkali. Okey, kita ada sedikit masalah. Okey, teruskan. Boleh. Teruskan, boleh. Okey, right. Jadi kalau kita kata pada kita ni kita mulanya kita rasa cemas mungkin bagaimana kita nak atasi beberapa masalah, tapi cantiknya Allah dah bagi penyelesaian satu persatu tanpa kita duga, tapi itulah ketentuan yang terbaik buat kita. Jadi walaupun pelaku penyembelih tahun ini tak dapat nak menyembelih sebanyak mungkin yang mampu, saya juga mengatakan itulah di mana ada lembu, di situ ada korban. Itu kita punya maklumat lah. Jadi kalau tadi dia sebut pasal highway, dia sebut pasal lembu, di mana ada lembu, di situ ada korban. Okey. Jadi walaupun percubaan yang baik pada permulaan yang kita buat ini, saya nak akhirilah ucapan pada malam ini dengan serangkap pantun mungkin sebagai satu tepi semua. Penyemarak Silakan. Okey. Alright. Nyor gading puncak maligai, anyam ketupat berisi inti, hancur daging tulang berkecai, belum berhenti. Jadi kita takkan berhenti usaha yang baik ini. Mudah-mudahan dapat kita bersinergi di tahun-tahun yang mendatang menjadi satu sampel yang baik kepada
institusi-institusi masjid terutamanya untuk kita belajar dan belajar lagi supaya agar kita tidak kurang diajar. Jadi Kuserahkan parang untuk dilakukan apa yang patut. Terima kasih Ustaz Syahril. Akhir sekali. Kena jawab. Sudah ada yang menjual, saya serahkan pada orang seterusnya untuk membeli. Okey, silakan Cikgu Mahdi untuk mungkin memberikan rumusan anda sebelum kita ucapkan akhir, kerana nantinya sebelum kita ataupun ketika nak kita teruskan tamatkan siaran kita nanti, kita akan siarkan apa yang telah dapat dirakamkan oleh Cikgu Mahdi ketika membuat lawatan di lapangan tadi. Okey, silakan Cikgu, sila rumusan anda bagaimana? Okey, terima kasih Abang Nizal. Kita tadahkan 3S sebagai penghujung bicara kita. Ibadah korban, Mai Imara, Ustaz Syahril tak ada nak jawab, jangan marah. Okey. Okey, 3S. Kira jawab lah tu, cuma tak dan je. Bunyi macam jawab tapi tak jawab. Ada 2S Bolehlah. Satu lagi. Okey, baik. Okey, Abang Nizal, kesimpulannya daripada pengalaman pertama yang cukup indah ni, ada 3S lah. S yang pertama yang sangat manis ialah silaturahim. Silaturahim walaupun tak keluar rumah, Ustaz Syahril lah, kita duduk asyik go live, kita meeting sampai MLM, meeting larut malam, Ustaz Umar, tapi Tuhan datangkan sahabat-sahabat yang hebat, yang berikan semangat. Itu yang katakan bila Allah nak buka jalan ni, subulah salam ni at any time. Yang penting kita ni ada niat, ada azam, dan teruskan selalu mencari kawan-kawan yang hebat yang bawa syafaat, dan insya-Allah bukan hanya di dunia, tapi kita nak kawan-kawan yang ada sekarang ni yang akan memberi syafaat di akhirat nanti. Pertama sekali, mari sama-sama kita suburkan silaturahim yang ada, dan kita tambahkan orang yang hebat untuk kita DQ22 nanti, iaitu dana korban ataupun mungkin Mai Imara korban tahun 2022 lagi hebat, lagi semangat, lagi terasa manisnya yang disebut sebagai silaturahim. Itu S yang pertama, Abang Nizal. Yang kedua ialah sinergi. Bila dah silaturahim cantik kan, meeting pun MLM tiap-tiap malam tu, bayangkan Pak Rahmat sampai pukul 12, tak habis pukul 12 sampai 12.30, sampai pukul 1, sampai kata orang tu minta diri dulu Abang Nizal sampai minta diri. Allah, itu pengalaman hebat. Bila kita buat satu kata orang refleksi, macam mana boleh berjadi macam ni, kita pun tak tahu. Tapi bila nikmat manisnya silaturahim, kita dapat S yang kedua, sinergi. Kita pun merancang. Ada sebahagian besar kita tak mampu buat, la haula wala quwata illa billahil azim, tetapi Allah datangkan manusia-manusia, kawan-kawan yang hebat untuk memampukan projek kita. Macam Ustaz Osman sebut tadi lah, siapa nak pergi hantar ni kan, kita pun dah habis putus akal lah kan, tapi mybattery.com pula offer, Masya Allah. Debak kata orang tu, tengah mengantuk nak tidur, my bantal pula. Memang kena lah. Jadi itu yang kedua ialah sinergi, iaitu disebut sebagai amal jama'i yang menjadi asas kepada kehebatan silaturahmi kita. Dan yang ketiga, untuk ke depan kita nampaklah sekarang proses-proses simbiosis, iaitu proses-proses halus yang berlaku. Allah bukakan ilham, bukakan pintu-pintu hikmah, apa yang akan kita buat lagi selepas ini. Dan balik pada saya sebut tadi, iaitu mari kita bergantung ataupun kita ikat dengan perkataan Al-Imarah tadi, yang duduknya di masjid. Walaupun kita mungkin tak ke masjid, tapi perasaan kita, jiwa kita, rindu kita masih di masjid, mu'allak dengan masjid. Kerana itulah yang akan nanti menjadi asbab kita akan mendapat satu lindungan di padang mahsyar, iaitu lelaki ataupun orang yang hatinya sentiasa rindu dan mu'allak kepada masjid. Jadi kami semua, Abang Nizam, memang itulah yang kita pegang, salah satu asasnya kenapa bersilaturahmi, kenapa ada sinergi, dan insya-Allah simbiosis yang berlaku sekarang akan meluruskan banyak idea. Dan kita pun dah bersembang Abang Rizal kan tentang jejak masjid, jejak warisan, dan banyak program-program masjid yang akan kita tampilkan. Dan itu jadi asbab kita nanti menjadi amal jariah yang subur, yang segar, dan mudah-mudahan kita semua nanti pakat-pakat berjumpa di syurga Allah sebagai tanda keikhlasan, keridaan Allah kita buat semua amal-amal yang ada. Wallahu alam, itu saja. Kembali kepada Abang Rizal. Terima kasih sahabat-sahabat, saudaraku, adinda-adindaku yang terkasihi sekalian. Dan salah satu di antara rumusan yang saya dapat lihat daripada semangat yang ada ini, benar imarah ini banyak dia punya pengertiannya, banyak dia punya barakahnya, dan saya dapat rasainya. Dan malahan saat pertama disebutkan tentang itu, kepada saya diperkenalkan hal ini kepada saya oleh Saudara Rahmat, saya sudah dapat rasakan. Dan ini kan pula setelah terlibat dan dengan adanya waktu-waktu larut malam lagi kan. Baik. Saya fikir
yang dapat kita ungkapkan keseluruhan ini ialah bahawa Allah bersama jemaah. Allah bersama jemaah. Imarah dengan jemaah, segalanya dengan jemaah, dan di situlah semangat itu akan lebih tuntas, sempurna. Dan untuk itu, saudara-saudara, nak menjawab pantun dan nak menjawab madah, saya jawab dengan ungkapan Melayu lama. Yang ini saya fikir sangat-sangat penting. Apa katanya lah, di dalam ungkapan Melayu lama, dia ada, saya tak nak sebut satu, dia ada sa'ib semalu, itu satu konsep ya. Satu lagi kata senasib sepenanggungan. Saya nak bagi sedikit rumusan apakah yang dikatakan tanda senasib sepenanggungan ini. Dia kata begini, tanda senasib sepenanggungan ini maksudnya ialah bila ke laut sama basah. Macam kita lah ni. Kan? Bila ke darat sama kering. Gitu. Boleh kita bayangkan itu. Bila dia cakap ni, orang-orang kita bila dengar benda-benda dia dapat rasakan. Kan? Maksud konsep yang diberikan. Bila mendapat sama berlaba. Bila dapat daging sama berlaba. Ya? Bila hilang sama berugi. Bila berlebih beri memberi. Bila kurang isi mengisi. Oh, sedap. Sedap sangat. Kan? Adat dikatakan adat senasib penanggungan ni dalam sempit sama berhimpit, dalam lapang sama melenggang. Ini saya dapat melenggang banyak dengan diorang ni. Hebat. Tapi ingatlah bahawa ada orang tua-tua kita mengingatkan kepada kita, pegang kepada kata-kata orang tua-tua ini. Apa kata dia? Bertuah bangsa seia sekata, bertuah negeri bersatu hati. Dan kita dapat merasakan itu sampai sekarang. Dengan itu saya percaya apa yang kita lakukan ini, saya simpulkan seperti mana dia katakan simbiosisnya kan, ceritanya dapat kita dimarahkan lagi dengan sinerginya ini, dia datang dengan satu janji Tuhan kepada kita. Apa kata Tuhan? Ini kali saya memakai topi ataupun songkok yang saya namakan Al-Kulliyah, dan mungkin kita akan buat satu program sepersis Al-Kulliyah. Nanti kita sebutlah itu kemudian tak nak cerita sekarang. Saya pakai topi itu sebagai kiai, bekas kiai Al-Kulliyah satu waktu dahulu. Saya katakan dengan ayat yang Tuhan ada sebutkan, firman Allah, janji Allah, iaitu yang berbunyi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kita benar-benar ingin menegakkan agamaku di muka bumi kata Allah, nescaya aku akan menguatkan kedudukan kamu. Dia perkuatkannya. Dia perkuatkannya dengan memperkenalkan segala macam manusia yang membawa rahmatnya, yang tukang penyembelihnya, yang nama seperti nama wakil rakyatnya, yang datangnya dengan memberikan semangat zaman-zaman pejuang dulu Omar Abdul Aziz, dan akhirnya tunggulah kedatangannya Imam Mahdi. Semua di bawah itu. Disuakan kita dengan JTR, disuakan kita dengan macam-macam ni. Dengan tiba-tiba masuklah Petrico, dan sekarang ni highway no toll. Semua ada. Alhamdulillah. Jadi yakinlah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang menonton kita ini, Nizal & Co sama-sama mengangkat semangat yang dibawa oleh teman-teman di dalam Imarah Korban ini, dan kita akan mencambahkannya dalam pelbagai bentuk, warna, seni ataupun dengan segala rupa lah, supaya ia dapat dirasakan dalam segala sudut yang ada, insya-Allah. Tidak kira orang Islam atau bukan Islam, yang pastinya lah rahmat Allah itu akan dapat dirasai, insya-Allah. Baik, saudara, kita ucapkan terima kasih kepada 4 rakan, 4 sekawan, 4 sahabat. InsyaAllah dari masa ke semasa nanti, anda jangan risau, kami akan senantiasa berlakulah saat-saat MLM ini. Mesyuarat larut malam akan muzakarah larut malam ni akan berteruskan ke semasa. Baik, sehingga kita jumpa lagi, kita ucapkan sekali terima kasih. Teruskan semangat kita dengan membawa Imarah ini jauh dalam merentasi ruang dan bidang, insya-Allah, dan sehingga kita berjumpa di lain siaran. Kami ucapkan salam kasih, salam sayang, salam semangat Imarah Korban. Sehingga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti visual ini yang disediakan oleh Imam Mahdi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah pakej korban Imarah Korban pada tahun ini yang berlangsung pada hari ketiga Tashrik di PPK Kuala Langat, Rumah Sembelihan Kuala Langat. Yang mana di belakang saya sekarang ni, belakang cikgu ialah merupakan aktiviti menyembelih, melapar, menimbang dan juga membungkus pada mereka yang mengambil pada hari ini. Dan insyaAllah pada mereka yang mengambil pada hari akan dibungkus dengan spek vacuum yang lebih menarik dan juga lebih selamat insyaAllah. Sehingga di sini saja laporan cikgu untuk hari ketiga Tashrik projek Imarah Korban yang akan disambung insya tahun depan yang akan lebih baik dan lebih lagi memberikan ruang kepada semua untuk beribadah kurban yang lebih baik. Wallahualam, jumpa lagi pada tahun depan. Imarah Korban sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang cikgu merupakan lembu-lembu, ratusan lembu yang sedia untuk disembelih pada hari ketiga Tashrik di Rumah Sembelihan Kuala Langat di Kancung Darat, yang mana akan disembelihkan sehingga sebelum asar pada hari ini. Dan inilah satu pengalaman yang begitu mengujakan ya, berada di pusat rumah sembelihan, menyajikan sendiri bagaimana perangkat-perangkat lembu ataupun lembu-lembu ini disembelih dan kemudian dilapar, kemudian diuruskan sebaik yang mungkin untuk menyempurnakan ibadah kurban kita pada tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan disajikan lembu-lembu yang kita akan sembelih pada hari ini ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cikgu Mahdi Muhammad Ismaili di Pusat Penilaian Ladang Lembu di PPK Kuala Langat di Kancung Darat, Banting. Pada hari Tashrik hari ketiga ini, cikgu nak melaporkan ada lagi beberapa ekor lembu yang akan disembelih pada hari ketiga Tashrik, merupakan hari terakhir projek Imarah Korban yang dijadikan pada tahun ini dengan banyak pihak dengan kerjasama, di antaranya ialah Yayasan Taufik Anissa, Imam Malidawan Negara, seterusnya BeriPay, mybateriku.com, Yayasan Budi Penyayang dan banyak lagi pihak-pihak yang terlibat yang tak dah nak sebut. Tapi untuk makluman teman-teman sekalian, cikgu berada sekarang di kawasan penyembelihan PPK Kuala Langat hari terakhir Tashrik untuk kita menyempurnakan hampir 70 tan daging lembu yang telah dan akan disembelih pada hari yang terakhir dan akan diedarkan pada mereka yang layak insyaAllah. Jadi untuk itu sama-sama cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan mudah-mudahan korban yang pertama tahun ini akan berjaya dan insyaAllah pada tahun depan kita akan buat dengan lebih baik lagi. Jadi itu saja Pak Rahmat, minta maaf kerana tak dapat bersiar langsung kerana lain tak apa-apa bagus. Cikgu buat rakaman sahaja ini untuk makluman semua. Alhamdulillah, Imarah Korban berjaya mengumpul hampir 70 tan daging korban lembu untuk diedarkan kepada mereka yang berada di Malaysia. Sehingga jumpa lagi dan insyaAllah juga akan buat satu lagi video di dalam rumah sembelihan. Okey, jumpa lagi insyaAllah Pak Rahmat. Assalamualaikum.